Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur dan usaha amal kami diterima. Ampunkanlah dosa-dosa kami, terimalah amal kebaikan dan berkatilah pekerjaan kami. Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan ke-32 yang diadakan pada 11 hingga 14 Disember 2015 menandakan bermulanya operasi musim haji 1437 Hijrah. Seramai lebih 400 peserta yang terdiri daripada pakar rujuk, pengkhusus haji tanah air dan pembimbing ibadat haji tanah suci bersama mengupas permasalahan ibadat haji agar semua sepakat dalam hukum hakam ibadat haji. Nadwah Urusan Haji Asia Tenggara, NUHAT, menyaksikan perwakilan daripada Brunei, Kemboja, Singapura dan Thailand berkongsi hal ehwal urusan haji di kalangan negara Asia Tenggara. Mulai November 2015, bakal-bakal jemaah haji telah menerima surat tawaran untuk mengerjakan haji. Bagi yang telah memiliki kemampuan dan memenuhi segala syarat-syarat, wajib baginya segera melaksanakan ibadat haji. Ilmu adalah imam bagi amal, dan amal tanpa didasari ilmu berkemungkinan tidak sempurna, malah dikhawatiri tidak diterima. Wajib bagi orang yang hendak mengerjakan haji untuk mempelajari perkara-perkara dan memahami ibadat haji, khususnya ilmu manasik haji. Bermula dengan kursus asas haji selama 17 hari. Disusuli dengan kursus intensif haji dan kursus khas haji. Diakhiri dengan kursus perdana haji, memantapkan lagi ilmu dan persiapan untuk ibadat di Tanah Suci. Petugas haji merupakan nadi operasi haji yang sentiasa berdepan dengan jemaah haji. Kursus teras petugas melengkapkan para petugas dengan ilmu dan pengetahuan bagi menyantuni jemaah haji dengan lebih berkesan. Kursus pengukuhan petugas mengukuhkan lagi seluk-beluk pengurusan haji dengan penekanan utama agar para petugas memberi perkhidmatan yang cemerlang berlandaskan piawaian MSISO Perkhidmatan Haji. Program Bina Pasukan, Team Building, bertujuan untuk membangunkan petugas haji ke arah kecemerlangan diri, kerjaya dan organisasi, kerohanian dan kecergasan fizikal serta membentuk komuniti dan umat yang membangun dengan ajaran Islam. Rancangan lambaian Kaabah dan seruan haji di media elektronik juga dilakukan sebagai langkah menyebarkan maklumat kepada bakal-bakal jemaah haji. Pelbagai agensi dan organisasi luar turut terlibat dalam operasi haji tanah air. Beberapa siri mesyuarat penyelarasan diadakan di stesen-stesen berlepas. Uji rasa makanan turut diadakan bagi memastikan keselesaan pemakanan jemaah haji semasa di dalam penerbangan. Rombongan petugas perubatan yang terdiri daripada doktor pakar, doktor dan petugas kesihatan adalah antara 250 petugas perubatan yang akan mencurah bakti sepanjang musim haji 1437 Hijrah.
Taklimat anak kapal juga mengemaskan lagi perancangan dan persiapan operasi musim haji ini. Semoga barakah Allah dilimpahkan kepada badan-badan korporat di atas sokongan dan sumbangan ikhlas yang melengkapkan keperluan jemaah haji di Tanah Suci. Amanat dan pesanan pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutif menjadi bekalan dan suntikan semangat kepada para petugas haji yang telah bersiap sedia untuk menyantuni Duyufur Rahman. Bacaan Yasin dan doa selamat mengiringi para petugas yang bakal berangkat ke Tanah Suci. Para petugas mulai berangkat ke Tanah Suci dalam 3 kumpulan dengan menggalas tanggungjawab dan amanat yang diberi dan suasana sedih meninggalkan keluarga tercinta demi menyumbang bakti. Ya Rahman, Ya Rahim, satukanlah hati-hati kami agar kami dapat bekerja dengan jiwa yang bersatu padu, hormat menghormati, serta percaya mempercayai. Berikanlah kami kekuatan tenaga dan akal fikiran, juga kesabaran dalam menghadapi segala cabaran dan dugaan. Serta masukkanlah kami ke dalam lingkungan hamba-hamba-Mu yang solihin. Dengan keberangkatan Evans Pati, maka bermulalah operasi haji Tanah Air. Saya, Datuk Haji Ahmad Ruzman bin Ahmad Razali, selaku Ketua Penyelaras Operasi Haji Tanah Air 1437 Hijrah, bertanggungjawab memastikan operasi haji Tanah Air berjalan dengan lancar. Saban tahun Kompleks Haji Kelana Jaya menjadi tumpuan kaum keluarga, sanak saudara serta sahabat handai mengucapkan selamat berangkat kepada para jemaah haji yang memulakan perjalanan takwa menuju ilahi. Kumpulan jemaah haji penerbangan pertama iaitu KT1 berangkat ke Tanah Suci pada 1 Zulkaedah 1437 Hijrah bersamaan 4 Ogos 2016. Berat ujian darimu. Semua proses keberangkatan telah diatur bermula daripada pendaftaran masuk, pengendalian bagasi, pasport sehingga menaiki pesawat. Bermula dengan tahun ini, Kerajaan Arab Saudi telah meningkatkan langkah keselamatan dan mengarahkan semua jemaah haji melalui proses imbasan jari semasa pelepasan di semua stesen-stesen berlepas. Pada 5 Ogos 2016, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri turut hadir untuk mengucapkan selamat berangkat kepada jemaah haji. Selain daripada Kelana Jaya, terdapat 7 lagi stesen pelepasan jemaah haji. Penawar dosaku, butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Sebanyak lebih 60 penerbangan dijadualkan musim ini bagi membawa lebih 20,000 jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci. Ya Rabbul Alamin, jadikanlah perjalanan mereka perjalanan yang penuh dengan segala kebaikan tanpa ada satu pun keburukan yang terdahulu dan yang akan datang. Sesungguhnya, Dikau Maha Kuasa atas setiap sesuatu dan hanya Dikau yang layak memperkenankan doa. Ketibaan jemaah haji di Kota Haramain Madinah Al-Munawwarah bermula pada 4 Ogos 2016 disambut mesra oleh Yang Terutama Duta Besar Malaysia ke Riyadh serta oleh Timbalan Pengurusi Muassasah Adilah dan para petugas tabung haji. Saya Haji Muhammad Zawawi bin Bostam melaporkan dari Madinah Al-Munawwarah.
Jemaah haji ditempatkan di 2 zon penginapan iaitu Zon 1 di Hotel Al-Haram dan Al-Sahar, manakala di Zon 2 di Hotel Anwar Mewempit, Madinah. Kesemua hotel penginapan jemaah haji terletak lebih kurang 150 meter dari Masjid Nabawi. Alangkah indahnya Semasa di Madinah, jemaah haji menghayati sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ziarah-ziarah dan program yang telah diatur. Jemaah haji memanfaatkan masa-masa berada di bumi barakah ini dengan bersolat di Masjid Nabawi dan solat sunat di Raudah. Jemaah haji dibawa menziarahi makam baginda Rasulullah dan 2 khalifah terulung, Saidina Abu Bakar As-Siddiq dan Saidina Umar Al-Khattab. Menziarahi perkuburan Baqi juga termasuk dalam program ziarah Masjid Nabawi. Ziarah tempat bersejarah di Madinah adalah antara aktiviti jemaah haji semasa berada di Madinah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kami rindu padamu. Taklimat panduan ibadat umrah turut diberi penekanan sebagai persiapan jemaah haji melaksanakan umrah untuk ke Mekah. Kunjungan hormat ke Kementerian Haji Madinah mengeratkan lagi ukhuwah antara kedua organisasi. Setelah lebih seminggu di bumi barakah kota Madinah, jemaah haji meneruskan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah. Jemaah haji singgah dan bermikat di Masjid Bir Ali Zulhulaifah. Setelah selesai berniat ihram umrah serta solat sunat ihram, jemaah haji meneruskan perjalanan ke Makkah Al-Mukarramah sambil bertalbiyah, tanda mensyukuri dan mentaati perintah Allah. Saya, Datuk Ridwan bin Sabaruddin, merangkap pengarah operasi Mekah dan Konsul Haji pada tahun ini bertanggungjawab memastikan pengurusan operasi haji berjalan lancar. Tugasan PPO Mekah adalah mengurus pentadbiran Mekah serta mesyuarat pembukaan dan penutup pengurusan operasi haji Tanah Suci bersama Muassasah Asia Tenggara. Mengurus Pusat Maklumat Operasi yang menyediakan jadual pergerakan jemaah haji Tanah Suci 1437 Hijrah. Mengurus penerbangan dan hak pendaratan untuk semua penerbangan musim haji 1437 Hijrah. Menyusun lokasi perumahan Mekah mengikut KT dan maktab. Melantik syarikat bagi membawa bagasi jemaah haji antara bandar, intercity, Madinah Mekah dan Mekah Madinah serta melantik pengendali city check-in. Bagi tahun 1437 Hijrah, Muassasah Tiwafah Asia Tenggara telah menjadi tuan rumah untuk Majlis Ta'aruf. Syekh Muhammad Amin bin Hassan selaku Ketua Muassasah Tiwafah Asia Tenggara turut hadir ke majlis tersebut. Lawatan silaturahim ke beksah-beksah negara lain juga dibuat bertujuan berkongsi pengalaman dalam memberi perkhidmatan dan urusan pengendalian yang terbaik. Menteri Agama Algeria dan Thailand turut membuat kunjungan silaturahim ke Ibu Pejabat Tabung Haji di Abraj Al-Janariah. Para duyufur rahman mulai tiba di Makkah Al-Mukarramah
pada 12 Ogos 2016. Jemaah Haji KT1 ditempatkan di bangunan penginapan Abras Janariah Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hairul Aziz Harapa selaku pengarah operasi maktab bagi musim Haji 1437 Hijrah. Antara tugas utama pengarah operasi maktab adalah memastikan dan memantau semua perkhidmatan agar mengikut prosedur operasi standard demi keselesaan jemaah haji. Di pusat perkhidmatan maktab terdapat pelbagai perkhidmatan, antaranya mengiringi jemaah haji untuk umrah kali pertama dan melayani apa jua aduan daripada jemaah haji. Di sini juga petugas membantu menyelesaikan masalah logistik dan penginapan demi keselesaan jemaah haji. Terdapat kaunter pengeluaran wang di tingkat bawah untuk kemudahan para jemaah haji mengeluarkan wang dalam Saudi Rial terus dari akaun simpanan tabung haji mereka. Bersebelahan dengan kaunter pengeluaran wang, terdapat kaunter farmasi. Para jemaah haji hanya perlu membawa buku rekod rawatan untuk mendapatkan ubat-ubatan yang diperlukan. Apa juga pertanyaan boleh diajukan di pusat khidmat pelanggan dan petugas sentiasa bersedia membantu. Jemaah haji yang memerlukan rawatan kesihatan boleh ke klinik di tingkat 3, 8 dan 12. Di tingkat P, disediakan pusat rawatan kecemasan untuk jemaah haji yang memerlukan rawatan khas atau rawatan kecemasan. Di tingkat P juga terdapat surau yang disediakan untuk para jemaah haji yang tidak berkesempatan untuk solat di Masjidil Haram. Di sini juga sering diadakan tazkirah, taklimat dan aktiviti pembimbing ibadat haji Tanah Suci. Di ruang lobi terdapat beberapa maklumat mengenai panduan ibadat haji. Saluran Info TV turut menayangkan maklumat-maklumat tersebut. Tabung haji menyediakan makanan tengah hari dan malam. Jemaah haji boleh mengambil makanan mereka di kaunter-kaunter pengedaran makanan. Chef-chef dan tukang masak dibawa khas dari Malaysia dan ditempatkan pusat-pusat penyediaan makanan demi citarasa masakan Melayu. Selain dari Abras Janariah, terdapat 8 bangunan penginapan jemaah haji Malaysia. Jarak dari bangunan penginapan ke Masjidil Haram tidak melebihi 1 kilometer. Perkhidmatan-perkhidmatan daripada pihak ketiga turut memberi kemudahan kepada jemaah haji, antaranya 4 syarikat penghantaran bagasi yang beroperasi di Tanah Suci. iTalk dari Telekom Malaysia. Kafeteria yang dikelolakan oleh TH Global. Saya Haji Imran Muhammad Hayat, pengurus ibadah Mekah musim Haji 1437 Hijrah. Tugas utama operasi bimbingan adalah memberi khidmat bimbingan dan nasihat kepada jemaah haji sepanjang mereka menyempurnakan ibadah haji. Setibanya di Mekah, jemaah haji akan dibawa untuk mengerjakan umrah untuk kali pertama. Pembimbing ibadat haji Tanah Suci Petas dan petugas maktab akan mengiringi jemaah haji, manakala peronda masjid turut mengawasi pergerakan jemaah haji. Ceramah, forum dan tazkirah sering diadakan sebagai panduan ibadat dan adab-adab semasa di Tanah Suci. Tazkirah khas oleh ulama terkenal seperti Sahibul Samaha, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan Datuk Seri Hasan Ahmad turut memberi kesan kepada jemaah haji dan petugas.
Khidmat nasihat yang disediakan oleh PETAS memudahkan jemaah haji mendapat penjelasan mengenai permasalahan serta hukum hakam yang selari dengan keputusan muzakarah haji. 3 pakar rujuk yang diketuai oleh Datuk Seri Hassan Ahmad bersedia untuk merungkai apa jua permasalahan ibadat haji. Talian ibadat haji Taib yang beroperasi 24 jam bagi menjawab setiap kemusykilan dari jemaah haji. Persekitaran yang berbeza kadang-kala menimbulkan kesulitan dan tekanan pada segelintir jemaah haji. Unit kaunseling dan talian peka sudah terlatih untuk mendampingi jemaah haji yang memerlukan perkhidmatan kaunseling. Lawatan dari bilik ke bilik juga disambut baik oleh para jemaah haji. Sementara menunggu waktu wukuf, jemaah haji disaran menggunakan kesempatan yang ada dengan memperbanyakkan ibadat. Bacaan surah Yasin dan doa selamat sering diadakan di surau-surau, termasuk juga sambutan kemerdekaan dan Hari Malaysia. Jemaah haji boleh ulangi umrah dengan bermiqat di Tanaim, Jaranah atau Hudabiyah. Jemaah haji juga boleh mengerjakan tawaf sunat serta memperbanyakkan ibadat di Masjidil Haram. Dengan memandang Baitullah sahaja sudah mendapat ganjaran pahala. Saya Hajah Cik Gaya Binti Saleh berkhidmat di Pusat Perkhidmatan Operasi Keuangan, PPO Keuangan. Kami menyediakan perkhidmatan keuangan berupa pengeluaran secara cekap dan berkesan, insya-Allah menepati peraturan dan prosedur keuangan tabung haji. Kaunter keuangan secara tetap dibuka di 8 bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan 2 di Madinah. Antara aktiviti utama Pusat Perkhidmatan Operasi Keuangan adalah seperti berikut: perancangan, pengendalian dan kawalan keperluan keuangan untuk operasi haji, perkhidmatan pengeluaran serta kutipan bayaran dam dan kurban untuk jemaah haji, perkhidmatan bayaran kepada para pembekal, perkhidmatan bayaran bagi keperluan TH sepanjang operasi haji serta bayaran-bayaran lain seperti badal haji, bayaran kurban dan perkhidmatan kutipan tabung fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Norbir bin Kasim, Pengarah Operasi Masyair Musim Haji 1437 Hijrah. Peranan utama operasi masyair adalah merancang, melaksana dan memantau pelbagai perkhidmatan teras Aktiviti utama adalah yang pertama, perancangan rapi melibatkan tindakan awal dalam persiapan operasi. Beberapa siri mesyuarat bersama pihak Muassasah Tawafah Asia Tenggara akan diadakan bagi memastikan semua keperluan berkaitan dengan operasi masyair dipersiapkan pada masa dan jadual yang telah ditetapkan. Lawatan kerja dan tinjauan ke Arafah, Muzdalifah dan Mina dilakukan bagi memastikan semua persiapan berjalan lancar. Pelaksanaan dan pemantauan adalah peringkat paling kritikal dalam operasi masyair dengan bermulanya jemaah haji berangkat ke Arafah iaitu pada 8 Zulhijjah. Setelah semua jemaah haji berpakaian ihram dan berniat ihram, maka mereka, para jemaah haji akan mula bergerak dari hotel di Mekah ke Arafah. Setiba jemaah haji di Arafah, mereka akan ke kemah-kemah yang telah disediakan. Bagi mengisi masa menanti waktu wukuf, jemaah haji bermunajat dan memperbanyakkan solat, doa, zikir serta membaca Al-Quran dan lain-lain ibadat sunat.
Tabung Haji menyediakan program khas untuk membantu warga emas semasa operasi masyair. Layanan mesra para petugas memberi ketenangan dan kegembiraan kepada jemaah haji warga emas dan membolehkan mereka melaksanakan ibadat haji dengan sempurna. Kemah perubatan turut disediakan bagi memastikan jemaah haji mendapat bantuan khidmat kesihatan di mana dan bila-bila masa sahaja diperlukan. 9 Zulhijjah, Hari Arafah. Saat tergelincir matahari, kedengaran khutbah Arafah diikuti dengan solat jamak tamam. Tanpa menghiraukan cuaca panas, jemaah haji keluar dari kemah-kemah, menadah tangan, berdoa, memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayup-sayup kedengaran esakan, tangisan keinsafan munajat insan kepada Tuhan Rabbul Jalil. Air mata taubat mengalir ke pipi. Alunan zikrullah dilafazkan tanpa henti. Bisikan doa menjadi saksi dan penghubung antara hamba dan penciptanya. Padang Arafah menjadi saksi pengabdian diri insan yang dahagakan keampunan, makfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada waktu yang dijamin khusus oleh Allah keampunannya melainkan pada hari Arafah. Selepas terbenam matahari, jemaah haji mula bergerak dan mabit di Muzdalifah. Di sini jemaah haji berpeluang untuk berehat dan bersiap sedia untuk ibadat seterusnya. Berbekal batu-batu kecil yang dikutip di Muzdalifah untuk melontar jamrah, jemaah haji meneruskan perjalanan ke Mina. Jemaah haji kemudian melaksanakan wajib haji dengan melontar di Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Dan rukun haji yakni bercukur atau bergunting, lalu sempurnalah talul awal mereka. Jemaah haji akan bermabit di Mina dan melontar jamrah pada hari-hari tasyrik mengikut jadual dan waktu yang telah ditetapkan oleh tabung haji. Setelah nafar awal atau nafar tani, jemaah haji mula bergerak untuk meninggalkan bumi Mina dan balik ke Mekah untuk melaksanakan rukun haji seterusnya, iaitu tawaf ifadah dan sa'i haji. Selesailah pelaksanaan ibadah haji, semoga memperolehi haji mabrur. Saya Dr. Haji Muhammad Syafari bin Marzuki, pengarah operasi Mekah bagi sesi haji 1437 Hijrah. Kami sentiasa bersedia memberi perkhidmatan kesihatan yang terbaik di mana jua jemaah haji ditempatkan. Antara perkhidmatan yang kami sediakan, perkhidmatan pesakit luar yang beroperasi di klinik-klinik maktab di Mekah dan klinik zon di Madinah ditempatkan di bangunan penginapan jemaah haji. Perkhidmatan pesakit dalam dan semua perkhidmatan sokongan pesakit dalam seperti makmal, X-ray, juru pulih anggota, dietitian, kejururawatan, pakar perubatan dan kecemasan. Perkhidmatan pesakit dalam ditempatkan di bangunan Al-Mubarak iaitu Pusat Rawatan Shisha, Pusat Kecemasan Abraj Janadriyah dan Pusat Rawatan Dar Al-Jafri di Madinah. Perkhidmatan farmasi dan bilik ubat-ubatan. Perkhidmatan ambulan, perkhidmatan pergigian, Sistem Informasi Haji Avicenna Tanah Suci, SIHAT, satu inovasi baru yang menyediakan pengkalan data merekod semua rawatan yang diberi kepada jemaah haji.
Penyelarasan data ini memudahkan jemaah haji untuk mendapatkan rawatan susulan di mana sahaja. Safari Wukuf, satu inovasi baru. Dengan program ini, seramai 74 pesakit yang dirawat di pusat rawatan dibawa berwukuf di Arafah dengan menaiki bas-bas sewa khas yang telah diubah suai untuk membawa pesakit-pesakit yang terlantar, selain bas-bas penumpang serta bantuan ambulan. Ini merupakan tugasan yang sungguh getir kerana kejayaan operasi juga dinilai daripada kejayaan jemaah haji dapat berwukuf di Arafah. Setiap tahun, tabung haji menawarkan peluang berkhidmat sebagai sukarelawan di kalangan jemaah haji yang dipanggil Sahabat Maktab. Sahabat Maktab berperanan sebagai penghubung silaturahim. Mereka turut membantu petugas dalam menyelaras pergerakan dan kebajikan jemaah haji semasa masyair. Majlis penghargaan Sahabat Maktab telah diadakan sebagai tanda terima kasih kepada semua sahabat maktab. Moga usaha murni mereka mendapat rahmat dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat mengerjakan haji tiada tandingnya. Hari-hari dan malam-malam yang dilalui di Tanah Suci pasti dirindui. Sebelum meninggalkan kota Mekah, para jemaah haji akan sekali lagi menuju ke Masjidil Haram bagi mengerjakan tawaf wada sebagai tanda perpisahan dan penghormatan kepada Baitullah. Saya Muhammad Zamri Muhammad Nur, pengarah operasi Jeddah. Terminal Haji Lapangan Terbang Antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah, tempat jemaah haji berlepas balik ke tanah air. Segala persiapan untuk penerbangan pulang jemaah haji telah diatur rapi. Jemaah haji pulang dengan membawa kenangan manis bersama mereka. Kenangan yang akan menggamit kerinduan untuk kembali ke Tanah Suci. Kumpulan pertama seramai 400 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, pada 18 Ogos 2016. Tangisan kegembiraan dan pelukan kerinduan menyambut kepulangan yang dinanti. Menjadi kelaziman tabung haji melaksanakan tanggungjawab sosialnya dengan menziarahi waris jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada keluarga jemaah haji yang terlibat. Semoga mereka ditempatkan di kalangan para syuhada. Dalam memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi atas kelancaran operasi, tabung haji telah menganjurkan majlis kesyukuran pada 24 November 2016. Majlis ini juga diadakan sebagai tanda penghargaan ke atas rombongan para petugas dan rakan-rakan strategik yang telah sama-sama menjayakan operasi musim haji 1437 Hijrah. Setelah lebih sebulan pulang ke tanah air, para jemaah haji dijemput menghadiri majlis Himpunan Persaudaraan Hujaj, HISAJ. Program pasca haji ini bertujuan mengekal dan mengeratkan lagi silaturahim yang terjalin sepanjang perjalanan mengerjakan haji. Menjadi harapan juga agar perhimpunan ini dapat mengekalkan roh dan falsafah haji setelah pulang ke tanah air. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon restu berkenan darimu. Jadikanlah hari ini hari kebaikan bagi kami, hari kesinambungan untuk kami mengejar dan memperjuangkan cita-cita murni. Ya Rabb, Engkau jadikanlah segala tugas yang telah dan yang akan kami laksanakan sebagai suatu ibadah kepadamu jua. Kami bersyukur kehadrat-Mu ya Allah kerana diberi masa untuk terus hidup, menerokai alam yang penuh dengan khazanah yang Engkau ciptakan untuk kami, memikir dan mengambil iktibar di atas keagungan-Mu. Jadikanlah penghidupan kami ini sebagai suatu penghidupan yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada-Mu ya Allah.
Hadirku sebagai duyufur Rahman, kembaliku dengan kemakburan.